buat minta kalau nak lebih baik macam tak gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita semua diberikan kesihatan yang baik, diberikan kekuatan untuk terus sama mengikuti program Generasi Al-Quran di mana pada malam ni kita memasuki yang ke-278. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah guru kita ataupun khalifah kita malam ni sudah pun berada bersama-sama, tetapi ahli jemaah kita masih lagi dalam proses untuk masuk nak join Google Meet ni. Kita harap nanti mereka akan dapat join sebentar lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita mulakan program kita pada malam ni. Kalau sekarang ni sudah pukul 9.40. Dengan sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya war-warkan daripada kemarin, iaitu tetamu ataupun khalifah atau guru kita pada malam ni tidak lain tidak bukan kita bertuah kerana Profesor Dr. Muhammad Azmir bin Ahmad daripada Universiti Islam Malaysia, kampus kejuruteraan Transkeran, sudi sekali lagi untuk menjadi khalifah kita pada malam ni. Jadi ini adalah merupakan penampilan kali kedua Prof bersama-sama kita. Jadi kita mengalu-alukan kehadiran Prof dan tuan-tuan perempuan sekalian dalam program ni. Jadi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Prof yang sentiasa sudi untuk membantu bila kita mohon bantuan daripada Prof. Jadi terima kasih. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, oleh kerana Prof dah biasa dengan program ni, jadi rasanya eloklah kita terus mulakan program kita di mana kita akan mulakan slot pertama kita dengan baca Al-Quran dengan mengikuti bacaan khalifah kita. Dan Prof akan menjadi khalifah pada malam ni. Dan malam ni kita akan sambung lagi bacaan kita di juzuk yang ke-30, iaitu kita akan baca surah Al-Mutaffifin, kemudian surah Al-Insyiqaq, dan seterusnya surah Al-Buruj daripada ayat pertama sampai selesai insyaAllah. Selepas selesai kita baca ayat-ayat berkenaan, saya akan bacakan terjemahannya dan kemudian saya akan serahkan balik kepada Prof untuk tazkirah ilmu kepada kita, kongsian ilmu dalam surat Politeknik insyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia, tuan-tuan bolehlah buka Al-Quran ke surat 587 sampai 590. Ataupun tuan-tuan boleh tengok pada skrin yang saya telah tayangkan ayat-ayat berkenaan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ini silakan Al-Fadil Profesor Dr. Muhammad Azmir bin Ahmad untuk menjadi khalifah kita ataupun menjadi guru kita dalam membaca Al-Quran pada malam ini. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi di ambang hari-hari menuju hari raya Aidil-Adha. Jadi kita berkorban sikitlah. Sepenuh hari raya korban ni kita korban sikit untuk Allah. Waktu kita malam-malam tambah cuti ni biasanya kita habiskan masa dengan keluarga, kita luangkan sikit masa insya-Allah dalam taman-taman syurga ni, semoga manfaat. Baik, insya-Allah kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun
liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم. Ini ada sujud sajadah. Nanti dah selesai habis sampai yang ataupun masa lepas ayat sajadah ni, kita stop sekejap dalam 15 saat macam tu untuk sujud sajadah, lepas kita sambung lepas ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal-laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun.
balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Puas kita pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana kita pada malam ni dapat lagi meneruskan membaca 3 lagi muka surah Al-Quran, di mana pada malam ni kita dah dapat sama-sama membaca Al-Quran mengikut seperti mana bacaan secara tertib yang telah diperkenalkan oleh Al-Fadil Profesor Dr. Muhammad Azmir bin Ahmad yang sebentar tadi. InsyaAllah seterusnya saya akan bacakan terjemahan kepada ayat yang kita baca tadi dalam bahasa Melayu agar kita dapat memahami sedikit sebanyak apa yang Allah firmankan dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu supaya kita dapat memahaminya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surah Al-Mutaffifin merupakan surah yang ke-83 yang bermaksud orang yang curang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang terjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menyukat dan menimbang, iaitu orang-orang yang apabila menerima sukatan daripada yang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain pula mereka menguranginya. Tidakkah mereka itu tahu bahawa sesungguhnya mereka akan dihidupkan semula pada satu hari yang besar, iaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang-orang yang derhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Tahukah engkau apakah itu sijin? Ia adalah kitab yang mengandungi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, iaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan orang yang mendustakannya adalah orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbuat baik benar-benar tersimpan dalam Illiyun. Dan tahukah kamu apakah itu Illiyun? Ia adalah kitab yang mengandungi catatan amal, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas pelamin sambil melihat segala keindahan dan kemuliaan untuk mereka. Kamu dapat mengetahui daripada wajah mereka kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Mereka diberi minum daripada kamar murni, tidak memabukkan, yang bekasnya masih berbalut. Balutannya pula daripada kasturi, dan untuk mencapai kenikmatan itu, orang perlulah berlumba-lumba. Dan campurannya daripada tasnim, iaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman itu melintas di hadapan mereka, mereka mengedipkan matanya. Mereka kembali kepada kaumnya dengan riang gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin sedang mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutuskan sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari itu orang-orang yang beriman pula yang mentertawakan mereka orang-orang kafir. Mereka tidak berehat di atas pelamin, mereka duduk berehat di atas pelamin sambil melihat apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka lakukan. Seterusnya kita masuk ke surah yang ke-84 iaitu surah Al-Insyiqaq yang bermaksud terbelah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju ke arah Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka orang yang mencatatannya diberikan daripada tangan kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan mengenai orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihat dirinya. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu akan jalani peringkat demi peringkat kehidupan. Mengapa kamu tidak beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mahu bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah telah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Seterusnya surah yang ke-85, surah Al-Buruj yang bermaksud gugusan bintang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasalah orang-orang yang membuat parit, iaitu orang-orang besar Najran di Yaman, yang berapi yang mempunyai kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya kerana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang cuba mewujudkan bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab neraka Jahannam dan mereka akan mendapat siksaan api yang kuat membakar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
Sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangat keras. Sesungguhnya dialah yang memulakan penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan dialah yang maha pengampun, maha pemurah. Yang memiliki arash lagi maha mulia. Maha kuasa melakukan apa yang dia kendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hal bala tentera penentang, iaitu Fir'aun dan Samud. Mereka orang-orang kafir yang selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat melepaskan diri. Bahkan yang mendustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di dalam tempat yang terjaga Lauh Mahfuz. Sadaqallahul azim. Benar firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah tuan-tuan, kita juga dah dapat sama-sama mendengar terjemahan ketiga-tiga surah Al-Mutaffifin, surah Al-Insyiqaq dan surah Al-Buruj dalam bahasa Melayu, dalam bahasa kita sendiri, dan di mana kita tahu bahawa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi alhamdulillah sampai ke zaman kita ni sekarang ni Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa supaya memudahkan orang Melayu untuk memahami, kerana dapat membacanya dalam maknanya dalam bahasa Melayu, walaupun sebenarnya kita memerlukan guru-guru untuk mentafsir ayat-ayat yang dibaca kerana kita mungkin tidak tahu asbab nuzul dan sebagainya. Jadi kita perlu guru untuk tujuan tersebut. Walau bagaimanapun makna yang diberikan dalam bahasa Melayu juga dapat membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, insya-Allah. Jadi seterusnya kita masuk ke slot full time kita, itu kuliah jam 10 kita. Dengan ini memang tepat jam 10 dah, Prof. Jadi saya nak persilakan Prof untuk menyampaikan sedikit tazkirah ilmu kepada kami dalam siri yang ke-278 ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Prof. Okay, terima kasih. Jazakallah khair Cikgu Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Cikgu dapat dengar saya, Cikgu? Cikgu boleh dengar? Okey, suara saya? Alhamdulillah, sangat clear. Kalau tidak saya kena ubah tempat lagi ni. Okay. Okey. Jadi nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syabas tuan-tuan dan puan-puan, amalan yang baik teruskan lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Jadi insya-Allah kita akan menyambut hari raya Korban. Jadi kita nak lihat bagaimana sejarah korban berlaku pada umat manusia sejak daripada Adam AS, Siti Hawa turun di muka bumi, maka tidak lagi seperti di syurga di mana apa saja lintas untuk makan dan minum mudah diperolehi secara langsung. Niat saja ataupun tergerak hati, makanan minuman akan dapat, lauk pauk akan dapat, tetapi bila dah diturunkan ke muka dunia, maka perkara ni tidak berlaku. Dan Nabi Adam telah latih anak sulungnya, anak lelaki sulung iaitu Qabil untuk usaha ke atas gandum dan juga makanan asas gandum. Dan anak lelaki kedua Habil usaha atas lauk pauk, sebab kita kalau makan gandum atau nasi tak ada lauk dia tak jadi. Jadi lauk pun penting, gandum ataupun nasi ni pun penting. Jadi dua anak lelaki yang atas ni usaha atas dua perkara ini. Dan datanglah perintah yang awal setelah melihat keadaan gandum begitu banyak suburnya, dan juga tanaman dan sayurannya diusahakan si abang banyak terhasil. Begitu juga dengan adiknya yang usaha atas lauk pauk, berupa ternakan juga menjadi penuh lembah dengan ternakan kibas, kambing dan sebagainya. Datanglah perintah awal. Perintah awal sebenarnya dalam umat manusia ni sebenarnya perintah korban. Perintah korban adalah perintah yang awal. Itu sebab hari raya korban ni kalau boleh jangan kita terlepas amal ibadat korban ni, sebab inilah amal yang antara yang terawal yang Allah SWT kenakan pada manusia. Apabila Nabi Adam sampaikan pada dua-dua anaknya, si sulung ni telah tarik muka masam dan tak sedia untuk berkorban dengan sebaik mungkin, seperti mana yang Allah perintahkan. Jadi dia buat juga, tetapi dia telah cari gandum dan juga sayuran tanaman yang rosak untuk dikorbankan untuk Allah SWT. Beza dengan adik dia itu si Habil, apabila dapat perintah daripada Allah SWT untuk korban, dia telah cari kibas yang paling baik sekali, yang paling cantik sekali, tanduk yang paling hebat sekali, yang paling gagah sekali, yang sesempurna, yang terbaik yang ada dalam milik dia untuk dikorbankan pada Allah SWT. Dan masa diletakkan di tempat
untuk dibuat korban, dia telah letak dalam keadaan khawatir, takut-takut tak sampai lagi seperti mana tahap yang Allah nak. Dia berbeza dengan si abang. Abang tadi letak pun cara hempas je. Dia secara tak puas hati. Tapi dia buat juga, dia letak secara paksa. Beza dengan si adik, letak dalam keadaan risau. Dah lah buat yang terbaik. Macam ibu-ibu ayah-ayah tadilah semayang isyak, buat yang terbaik. Daripada awal niat, daripada wuduk lagi, lepas tu solat, buat yang terbaik. Kusyuk, kalau nak lari je daripada diri kita kusyuk, kita cepat-cepat bawa balik dalam solat, buat yang terbaik. Sampai tahiyat dan bagi salam, apa yang ibu-ibu ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan buat lepas selesai bagi salam, kita istighfar, astaghfirullahalazim. Sedangkan kita sedang buat amal yang baik. Ini adalah mencontohi amalan si Habil. Buat sesungguhnya yang baik, selepas tu dalam keadaan takut dan risau di istighfar, takut-takut apa yang dikorbankan tidak diterima, ataupun tidak selayaknya seperti mana kedudukan Allah SWT yang maha hebat kan. Allah SWT suka amal yang dibuat sungguh-sungguh dan selepas tu dituruti dengan harap supaya Allah SWT terima dan istighfar. Itu sebab kita setiap kali lepas isyak kita istighfar, sedangkan kita buat amal. Tapi inilah yang Allah nak. Kita sifat rendah diri kita pada Allah, rasa kita punya amal, walaupun kita rasa hebat dah aku punya amal, tapi sebenarnya jauh daripada apa yang sebenarnya patut yang kita persembahkan pada Allah. Kita itu yang kita mampu, kita jangan lupa setiap kali sembahyang kita selesai je kita istighfar. Macam mana si Habil, lepas tu datanglah keputusan daripada Allah SWT. Ulama bagi tahu berupa api yang datang, api putih yang datang untuk menyambar mana korban yang diterima oleh Allah SWT. Api tadi telah menyambar kibas si adik, menunjukkan korban walaupun dua-dua telah buat, tetapi yang diterima di sisi Allah ialah si adik punya korban yang dibuat dengan sepenuh hati dan dalam sama hati, sangat takut pada Allah SWT. Takut Allah tak terima, korban ini Allah terima. Jadi inilah korban yang awal. Jadi disimpanlah korban si Habil ni dalam khazanah Allah SWT. Hiruplah hidup daripada udara-udara syurga, makanlah daripada tanaman-tanaman syurga, minumlah air daripada airnya syurga kan, disimpan dalam khazanah Allah SWT. Dan abang ni kalau diringkaskan cerita, akhirnya dia pun masih lagi hatinya tak baik, hatinya dengki lagi dengan adiknya. Diringkas cerita, ibu-ibu ayah-ayah pun sedia maklum, dia bunuh adik dia kan. Dia bunuh adik dia. Itulah dosa orang membunuh ni sampai kiamat dia akan masuk dalam akaun si Qabil. Jadi kita jangan mula ajar benda tak baik pada orang lain kan. Kalau kita mula ajar benda tak baik pada orang tu, maka sekiranya orang tu buat amal yang tak baik yang kita ajar dan dia pula pergi ajar kat orang lain, maka jariah dosa ni akan sampai bila-bila kan. Jadi kita kalau ada dah terbuat, kita istighfar dan taubat supaya Allah SWT padamkan dosa jariah ni. Pahala jariah tak apa, dosa jariah jangan kan. Lebih-lebih lagi berkait dengan kalau sosial media ni kita masuk pula dalam lembah-lembah posting yang fitnah kan. Selagi posting tu tak padam, tambah kita punya tulisan pula disalin dan dimajukan pada 100 orang, 1000 orang. Kita nanti kemudian dah alam barzah patutnya kita rehat. Sebab posting kita ni masih viral, habis kita kan. Selagi itulah jariah ni tak selesai. Tambah kalau apa yang kita tulis tu menyebab umat ni daripada tak bergaduh jadi bergaduh kan. Umat ni daripada tak cemas jadi cemas kan. Umat ni daripada harmoni jadi tak harmoni. Jadi kita minta Allah SWT pelihara kita daripada dosa jariah. Seterusnya amal korban yang berikutnya adalah daripada keluarga Nabi Ibrahim AS setelah berkahwin dengan Siti Hajar, mendapat Nabi Ismail, diperintah untuk ditempatkan di kota Mekah. Perjalanan agak jauh, sangat jauh, dan kota Mekah pada masa tu tidak ada apa-apa sumber kehidupan, sangat panas, tak ada pun pokok bangunan macam kalau kita pergi buat haji atau umrah. Biasa kalau kita daripada hotel maktab kita, contoh Land Premium dekat Hijrah Street, kita nak pergi ke walaupun jarak dia 1 kilometer, kita akan duduk dekat bayang-bayang bangunan kan untuk pergi. Itu sekarang pada zaman dahulu keadaannya tak ada apa sumber kehidupan, panas. Dan keadaan inilah Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim
letak tinggal, tetapkan mereka di Mekah dan segera untuk beredar. Bayangkan ibu-ibu ayah-ayah, bagaimana satu orang yang begitu rindukan untuk dapat zuriat. Setelah bertahun-tahun berkahwin dengan Siti Sarah tidak dapat zuriat, akhirnya Siti Sarah minta Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar, itu pembantu mereka sebenarnya. Dan daripada sini lahirnya Nabi Ismail. Dah dapat ni zuriat diletakkan. Inilah korban kan, korban keluarga Nabi Ibrahim. Dan Siti Hajar pun tanya, abang nak pergi mana? 3 kali tanya. Nabi Ibrahim cuma boleh diam. Lepas tu Siti Hajar ni seorang yang sangat beriman dan bertakwa. Dia telah tanya pada suaminya, adakah ini perintah Allah? Jadi Nabi Ibrahim telah angguk menunjukkan ini adalah perintah Allah. Dan Siti Hajar telah tenangkan suaminya. Dia nampak suaminya sebab walaupun Nabi Ibrahim juga adalah seorang ayah. Dia pun ada juga sifat kemanusiaan sebagai ayah. Sebab tapi ini perintah Allah. Jadi Siti Hajar telah tenangkan Nabi Ibrahim, bagi tahu pergilah. Ini adalah perintah Allah. Pasti Allah SWT tidak akan sia-siakan kita kan. Dan Nabi Ibrahim telah doakan supaya keberkatan datang ke bumi Mekah berupa buah-buahan dan sebagainya. Dan memang kalau sekarang pun kita kalau pergi Mekah, macam-macam jenis buah kita jumpa kan. Masa saya pergi dulu 2 kali. Saya buat haji tahun 2001 dan haji kedua saya buat 2014. Jumpa petai ibu-ibu ayah, petai mana buah ni senang lah kalau petai dah boleh jumpa kan. Nak tunjuk apa benda yang ada kat satu dunia ni ada dekat Mekah. Berkat doanya Nabi Ibrahim, dilimpahkan macam-macam khazanah buah-buahan ada di bumi Mekah. Walaupun kita tengok tak ada kawasan pertanian, tapi Allah datangkan hasil buah-buahan yang banyak di bumi Mekah. Jadi bekalan makanan yang ada pada Siti Hajar makin berkurang dah habis. Air yang ada pun makin berkurang dah akhirnya habis. Nabi Ismail pun nak menyusu, susu badan pun dah makin kurang. Jadi Siti Hajar telah buat ikhtiar. Nampak bukit yang berdekatan iaitu Bukit Safa telah naik. Kalau kita sekarang naik Bukit Safa tu agak mudah. Bukit tu pun telah direndahkan, dilandaikan dan siap diletakkan satu lapis supaya kita tak adalah rasa tajam dan sebagainya. Dan siap pasang aircon lagi. Siti Hajar dalam keadaan panas ibu-ibu ayah. Dan dalam keadaan bukit yang begitu tinggi, dia telah panjat Bukit Safa dan lihat keliling dengan harapan ada orang yang akan lalu lalang supaya dia dapat minta tolong. Tak ada siapa ibu-ibu ayah-ayah. Bayangkan satu orang ibu dengan anak. Nabi Ismail menangis kan dekat sisi Kaabah sekarang. Dan keadaan itu Siti Hajar telah turun Bukit Safa. Pergi pula sebelah sana Bukit Marwah. Panjat Bukit Marwah sampai atas lihat keliling dengan harapan ada kafilah yang berlalu lalang berdekatan untuk diminta bantuan pun tidak ada. Dan Siti Hajar telah turun Bukit Marwah, pergi balik Bukit Safa. Perjalanan yang sebenarnya agak jauh juga. Cuma kita kalau di sana kita boleh berhentilah kan. Ada air zam-zam, tong-tong air zam-zam kan, kalau kita penat lepas tu boleh sambung balik. Siti Hajar ni berterusan ibu-ibu ayah-ayah, berterusan naik Bukit Safa. Turun Bukit Safa, pergi Bukit Marwah 7 kali ulang alik. Dan ada kawasan di mana Siti Hajar telah berlari-lari anak. Berlari-lari anak kan. Rabbi fir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka anta azul akram. Kalau kita pergi sana, kita pun yang lelaki berlari-lari anak. Yang wanita tak payah. Yang lelaki berlari-lari anak di mana kawasan yang ditanda dengan barisan lampu hijau kan. Di zon itu kita boleh berlari anak. Tempat di mana Siti Hajar telah berlari anak. Dan setengah ulama bagi tahu tempat itu juga suara tangisan Nabi Ismail didengari oleh Siti Hajar. Itu sebab Siti Hajar dia lagi cemas dan dia telah berlari anak kan. Dan akhirnya larian ke-7 telah tamat di Bukit Marwah dan masa ni harapan ataupun hajat daripada makhluk telah remuk dan hancur secara total kan. Dan pada masa inilah Siti Hajar telah bulatkan hati supaya Allah SWT datangkan bantuannya secara langsung. Hatinya bulat pada Allah SWT. Jadi pada ketika inilah Allah SWT telah gembira dengan pengorbanan yang dibuat oleh anak beranak ini. Allah SWT telah hadiahkan air keluar, di mana air memancut keluar daripada tempat Nabi Ismail dibaringkan kan. Itulah Siti Hajar boleh nampak dia turun daripada Bukit Marwah dan telah kepung air tadi membentuk telaga kan. Dan sekarang jadilah kita panggil sebagai air Zam-Zam.
Zam-zam. Zam-zam tu kepung. Zam-zam tu kepung jadi telaga kan. Dan lepas tu bila kawasan tu telah mula ada air, biasanya adalah burung-burung yang akan berlega di kawasan yang mana adanya di bawah tu air kan, telaga macam kawasan Mekah ni. Dan kafilah yang ada agak jauh bila nampak ada burung berlega sekitar itu, mereka pun telah singgah. Di antara yang awal singgah adalah Bani Jurhum, yang mana mereka akhirnya minta izin untuk bersama-sama menemani Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dan jadilah kampung kecil jadi kampung, jadi pekan kecil jadi pekan kan. Sehinggalah beberapa tahun kemudian barulah Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim sebenarnya sepanjang masa doa nak jumpa sangat dengan anak dan isteri dia. Doa. Kita pun tak adalah pernah begitu lama sekali tempoh kan. Lama ni. Setengah ulama kata 9 tahun kan. Ada juga yang kata 11 tahun. Maksudnya Nabi Ismail dah jadi satu orang remaja lah. Jumpa balik tu. Tapi inilah keistimewaan Siti Hajar kan. Walaupun tidak dibesarkan besar dengan ayah, memadai membesar dengan ibu yang soleh dan takwa, menghasilkan anak yang soleh dan takwa. Itu sebab ibu dan semua orang wanita, kita kena upayakan mereka menjadi orang yang solehah, orang yang abidah, rajin ibadat, orang yang rajin khidmat, orang yang boleh boleh bentuk keluarga. Sebab anak, berapa ramai anak pun dia akan condong kepada ibu dia. Seperti juga mana kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh dah ajak dah anaknya naik kapal kan. Tapi anak dia nak ikut mak dia kan. Sama-sama nak duduk dalam banjir, tak nak naik kapal kan. Isteri dia pun tak selamat, anak dia pun tak selamat kan. Anak Nabi Nuh. Begitu juga dengan keluarga Nabi Lut kan. Ni ujian lah. Tapi Nabi berjaya . Jangan ibu-ibu ayah-ayah kata tu Nabi Nuh gagal lah. Tak. Nabi berjaya. Yang tak berjaya ni orang yang tak nak ikut Nabi kan. Tidak mahu beriman pada Allah SWT. Jadi nak cerita umat manusia ni, kaum kita, masyarakat keliling akan menjadi baik apabila wanita baik kan. Dan rosaknya dunia ni apabila wanita rosak kan. Apabila wanita rosak, anak-anaknya akan rosak kan. Dan kerosakan akan bertambah lagi lah. Jadi kita kena doa. Jadi alhamdulillah lah, syukurlah Cikgu Rahim ada fikir risau kan. Buat sikit majlis supaya setiap masa keadaan kita tak terputus daripada peringatan kan. Kita nak semua orang berjaya. Orang lelaki, wanita nak semua berjaya. Jadi kita sama-sama, ayah-ayah pun sama-sama kita kena bentuk keluarga kita. Bagi masa kan dengan anak-anak, didik mereka yang tak mengaji lagi anak ni, usahakan supaya mereka dapat mengaji. Yang dah mengaji, usahakan mereka dapat mengaji dengan baik. Hantar mereka belajar Quran. Kalau baiknya kita mengajar. Kalau kita mengajar bagus. Contohnya ayah katakan dia tak pandai nak ajar, dia cuma boleh ajar huruf je. Cukuplah ajar huruf. Yang lain hantar tempat yang untuk anak boleh belajar. Jadi setiap kali anak tu huruf pun dia bagi tahu, saya boleh tahu huruf alif bata je. Jadi setiap kali dia ajar anaknya alif bata je. Jadi setiap kali anak dia baca, kena je perkataan alif, ba dan ta, pahala dapat dekat ayah. Punya senang ayah dapat pahala. Kenalkan 3 huruf dulu kan pada anak-anak. Yang lain tu kalau tak mampu sangat, hantarlah pada guru-guru yang boleh ajar Quran kan. Jangan kita tak ada bahagian dalam mengajar anak-anak kita sekurang-kurangnya huruf Al-Quran. Baiknya kita ajar anak kita sampai mereka boleh baca Quran kan. Saya ada pengalaman dengan anak saya. Belum umur 6 tahun dah khatam 30 juzuk. Anak saya seorang, nama dia Muaz. Dia punya gembira lah. Jadi kita kena banyak bagi semangat kat dia lah. Kalau dia dapat capai ni, kita bagi dia bawa jalan kan. Kita bagi dia hadiah sebagainya kan. Jadi walaupun benda tu nampak macam tu, tapi sebenarnya dia adalah motivasi kan. Anak-anak benda tu yang dia nak pun. Dan kita dengan dia pun jadi rapat. Jadi insyaAllah Allah SWT izinkan Nabi Ibrahim untuk datang balik ke Mekah. Dan memang betul Nabi Ibrahim layan sungguh-sungguh Nabi Ismail ni. Tetapi tak lama, ibu-ibu ayah-ayah pun sedia maklum, datangnya satu ujian yang paling besar jugalah kepada Nabi Ibrahim, di mana datangnya perintah supaya Allah SWT korbankan anak dia. Bayangkan baru jumpa anak,
Yang dah sekian lama tak jumpa, dah jumpa datang pula perintah untuk korban kan. Jadi pada hari Tarwiyah kan, Tarwiyah, Nabi Ibrahim telah cakap, telah bagi tahu pada Nabi Ismail, wahai Nabi anakku, lebih kurang maksudnya telah datang perintah daripada Allah untuk kamu dikorbankan. Bayangkan Nabi Ismail ni dibesarkan oleh ibu yang sangat bertakwa. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Dia bagi tahu pada ayah dia. Maksud lebih kurang ada dalam Al-Quran. Perkataan ni pun ada dalam Al-Quran. InsyaAllah. Nah, perkataan insyaAllah ni ada dalam Al-Quran. Ayah teruskan, saya insyaAllah di kalangan mereka yang sabar. InsyaAllah saya di kalangan mereka yang sabar. Nah, dahsyatnya Nabi Ismail kan. Bersedia untuk mendulukan perintah Allah SWT. Dia pun sayang ayah dia. Cuma kali ini datang perintah Allah. Jadi telah dibuat persiapan lah untuk Nabi Ismail dikorbankan. Jadi Nabi Ismail telah bagi tahu pada ayahnya beberapa nasihat. Bukan nasihat supaya menggagalkan rancangan korban. Tak, dia bagi nasihat supaya korban ni berjalan lebih lancar. Antara nasihat yang dipesan pada ayahnya, bukalah baju dia ketika nak buat korban supaya darah tak terpercik, dikuatiri. Kemudian hari sekiranya ibunya terlihat, ibunya datang kesedihan kan. Dan pisau ditajamkan supaya lebih cepat dan mudah kan untuk korban tersebut, dan juga wajahnya tak dihadapkan ke muka kan. Kerana Nabi Ismail juga adalah, walaupun Nabi dia juga ayah, takut perasaan kasihan tu ada. Jadi dia sepertinya Nabi Ismail minta supaya dia ditelangkupkan. Jadi pisau tu akan dilayangkan daripada bawah ke leher, urat leher Nabi Ismail. Kalau muka bertemu muka mungkin ada perasaan kasihan dan sebagainya. Dahsyat anak ni, Nabi Ismail ni. Dia punya sungguh-sungguh nak mentaati perintah Allah SWT kan. Kita pun kalau kita dapat anak yang jenis suka tak perintah Allah, suka kan, bagus kan. Kita ayah, kita bagi tahu pada anak, jom kita sembahyang berjemaah dekat surau taman Jawi kan. Anak kata lepas tu anak kata apa, boleh. Jadi kita pun rasa sejuk hati kan. Sejuk hati anak mau ikut. Tapi kalau kita jom pergi sembahyang, anak buat diam je, kita pun sedih kan. Kita nak anak jadi seperti mana Nabi Ismail yang mendepankan perintah Allah lebih daripada benda-benda lain kan. Lagi zaman sekarang lagilah kita risau. Anak-anak ni lebih condong pada gadget daripada benda-benda lain kan. Kita haraplah mereka ni boleh dibentuk supaya penuh dengan amal soleh insya-Allah. Suka semayang, suka mengaji, suka tolong mak ayah, ambil berat adik-beradik kan. Kita doalah supaya mereka menjadi orang yang baik. Dan seterusnya bergeraklah mereka untuk pergi melaksanakan ibadat korban. Iblis telah berupa manusia. Iblis telah hasut kan, supaya digagalkan. Bagi tahu pada Nabi Ibrahim, janganlah buat benda ni. Dia anak kamu dah berumur baru dapat anak dan kamu nak korban kan. Nabi Ibrahim telah baling batu dan juga sampai lagi satu tempat iblis tak puas hati lagi, dia berusaha lagi untuk gagalkan rancangan ni. Mereka anak beranak ni baling lagi batu kan. Sampai lagi satu tempat iblis lagi berupa manusia ni telah cuba pujuk kan, bagi tahu Nabi Ismail, ayah kamu nak sembelih kamu kan, baik kamu tinggalkan ayah kamu kan, selamatkan diri kamu kan, kamu pun ada ibu lagi sebagainya. Mereka anak beranak ni telah baling batu kepada iblis tadi kan. Kalau ibu-ibu ayah-ayah pergi ke Mina, akan tengok dekat sana ada signboard kan. Masa saya pergi dulu, di 3 jamrah ni, Wula, Wusta dan Aqabah, kalau dalam bahasa Inggeris dia tulis small syaitan, middle syaitan dan big syaitan kan. Signboard dia. Tak tahu Cikgu Rahim dulu pergi dia tulis apa kan. Ni signboard besar yang warna biru tu. 3 tempat kita melontar jamrah yang jemaah haji akan melontar insya-Allah. Lepas Arafah mereka pergi bermabit di Muzdalifah, dan lepas masuk ke Mina mereka akan melontar yang pertama dahulu, dan hari yang seterusnya mereka akan melontar 3 jamrah, 3 tempat ni kan. Dan setiap lontaran guna batu, Bismillahi Allahu Akbar. Mudah je doa ni. Bismillahi Allahu Akbar. Ganjaran haji-haji ni melontar di jamrah, setiap batu yang dilontar Allah SWT hapuskan satu dosa besar.
Di setiap jamrah akan dilontar 7 lontaran kan. Kalau orang buat nafar sani, dia akan duduk di Mina lebih lah 1 hari lagi. Saya dulu kapal terbang 9, jadi nafar awal. Jadi kami balik masuk Mekah awal daripada yang biasa yang kapal terbang yang lain. Jadi kalau ada peluang untuk melontar lebih, boleh lagi lah. Itu yang lagi baik lah. Dapat peluang untuk gugurkan lagi dosa-dosa besar. Dan juga apabila nak disembelih, telah bertakbir lah Nabi Ibrahim kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail pun sama. La ilaha illallah, wallahu akbar. Jibril pun sama. Allahu Akbar walillahil hamd. Pisau pun diluncur. Pisau tu sangat tajam. Ibu-ibu ayah, pisau tu kalau ditakiknya pada batu boleh terbelah. Tajamnya pisau tu. Tapi bila diluncurkan pada leher Nabi Ismail AS, pisau tu sikit pun tak boleh melukakan Nabi Ismail kan. Rupanya Allah nak uji dua beranak ni kan. Bagaimana mereka punya ketaatan kepada Allah SWT total kan. Tanpa syak. Dan Allah SWT telah hadiahkan pengorbanan mereka berdua ni dengan Allah SWT telah turunkan kembali kibas milik Habil anak Nabi Adam. Kibas itu telah menjadi gantian kepada korban Nabi Ismail. Dan sampai sekarang kita dianjurkan untuk buat korban binatang kan. Untuk menzahirkan syukur kita pada Allah dan juga kita kedepankan keinginan Allah daripada keinginan kita. Simbolnya adalah kita sembelih binatang korban kan. Allah gembira dengan keluarga mereka ini dan Allah SWT hadiahkan satu amal yang besar iaitu bina Kaabah. Jadi Nabi Ibrahim telah susun batu yang dipungut oleh Nabi Ismail pada bukit-bukit yang berdekatan. Dan Allah puji dalam Quran, Allah guna perkataan sempurna. Bayangkan kalau kita pensyarah atau cikgu cakap kerja anak murid ni baik, sempurna, kita tahulah mesti markah dia hebat lah. Tapi kalau Allah kata sempurna, dahsyat kan. Dahsyat dia punya sungguh-sungguh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membina binaan Kaabah. Kaabah dulu ada. Lepas tu masa banjir zaman Nabi Nuh, Kaabah ni telah rosak, tinggal tapak. Jadi Nabi Ibrahim telah bangunkan balik Kaabah bersama dengan anaknya Nabi Ismail. Selesai bina Kaabah, Allah SWT telah bagi satu doa yang teramat makbul kepada Nabi Ibrahim untuk doakan, dan Nabi Ibrahim dia tak terus doa, dia telah panggil Nabi Ismail dan Siti Hajar untuk bermesyuarat. Tu juga ibu-ibu ayah-ayah di rumah kita kena selalu adakan mesyuarat kan. Apa yang kita nak buat hari ni? Bagaimana keadaan anak sulung kita? Bagaimana keadaan anak-anak kita yang lain? Bagaimana perjalanan hari ni? Cuti sekolah dah dekat, apa aturan nak buat? Apakah pengisian dalam rumah contohnya? Amal dalam rumah, anak punya Quran ataupun Iqra' dah sampai mana kan? Termasuklah kalau nak bincang pasal pelajaran pun boleh. Esok abang ni balik sekolah pukul berapa? Macam saya, anak saya ramai. Ibu-ibu ayah-ayah, anak saya 9 orang. Ada yang balik, tadika tu 2 orang tadika. Umur 5 tahun dengan 6 tahun tu balik pukul 12. Lepas tu ada pula yang darjah 3 ni pula, dia balik biasa sekolah 12.40 pukul 1 macam tu. Lepas tu ada seorang lagi yang darjah 5 ni pula, dia balik sekolah pukul 1.40. Lepas tu ada pula yang tingkatan 1 pula, dia balik sekolah kadang-kadang pukul 2 suku lebih kurang, 2:10. Lepas tu ada seorang pula yang tingkatan 3, dia sekolah jauh sikit, nak kena pergi ambil juga dia. Dia balik biasanya 2:30 kan. Jadi kita punya aturan pun semua kita mesyuaratkan kat rumah. Termasuklah hari ni nak masak apa, nak makan apa benda nak beli kat pasar, mesyuarat kat rumah. Mesyuarat tak payah lama, lebih kurang 4 minit setengah atau 5 minit cukup. Tapi semua ambil peranan. Tambah bila nak balik kampung kan. Kita mesyuaratkan, okay, nak pergi mana, perjalanan, kemas barang-barang, aturan rumah, untuk khidmat rumah, cuci bilik air dan sebagainya, kita mesyuarat kat rumah. Nabi Ibrahim telah mesyuarat dengan keluarga dia. Hebat Nabi Ibrahim ni, satu orang ayah ataupun ketua keluarga yang sangat ambil berat keluarga dia. Terutama bila anak kita dah masuk menengah, kita perlu ambil sure pada anak kita, ayah-ayah. Tak semesti sure tu kita jadikan keputusan, tapi kita nak mereka keluarkan pendapat mereka kan, supaya bila apa-apa benda kita nak buat, anak kita tu sedia untuk taat kerana mereka telah menzahirkan mereka punya
pendapat dan mereka rasa mereka sebahagian daripada ahli dalam mesyuarat kan, mesyuarat keluarga. Jadi tak payah lebat formal macam mesyuarat pejabat kan. Santai je sambil-sambil kita duduk dengan anak-anak antara maghrib nak tunggu isyak sebagainya. Kita buatlah. Jadi hasil daripada bincang dengan Siti Hajar dengan Nabi Ismail, akhirnya terkeluarlah satu doa yang sangat hebat. Lebih kurang maksud dia Nabi Ibrahim telah doa, jadikanlah daripada zuriat kami, iaitu Nabi yang akhir, yang mana Nabi ini akan buat tazkiyah kan, menyucikan hati umatnya dengan perantaraan wahyu Allah SWT dan hadis. Dan juga di mana dan Nabi ini beri dakwah, dan juga umat kepada Nabi ini juga, mereka juga sama-sama boleh buat tazkiyah dan juga sama-sama dalam kerja dakwah bersama dengan Nabi mereka. Dan Allah SWT telah terima daripada keturunan Nabi Ibrahim inilah, bersama dengan Nabi Ismail inilah lahirnya Nabi yang besar yang paling banyak sekali buat korban, iaitu dihimpunkan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuncak korban nabi-nabi ni adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Nabi Ismail. Dihimpunkan di sebelah timbangan. Korban nabi selain pada Nabi Muhammad di sebelah timbangan. Di sebelah yang lain korbannya Nabi Muhammad, berat lagi korban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu ayah-ayah jangan lupa selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi siang dia untuk umat, malamnya untuk umat, setiap masa untuk umat. Sakit dia pun untuk umat, tak tidur malam dia pun untuk umat, menangis dia pun untuk umat. Umat tu siapa? Untuk saya dan ibu-ibu ayah-ayah. Nabi punya risau atas kita keselamatan di dunia akhirat dan akhirat lebih daripada kita risau diri kita. Nabi risau tentang keselamatan kejayaan kita ni lebih daripada kita risau diri kita sendiri. Kadang-kadang kita pun tak risau macam mana Nabi risau kan. Jadi ni kita kena usaha supaya kita mencintai Nabi dan kita bersama dalam fikir risau Nabi. Macam mana umat ni boleh datang pada agama Allah SWT. Bermula daripada keluarga kita sendiri. Yang jauh kita dekat-dekatkan, kita jinak-jinakkan, kita bagi galakan, semangat. Kita jangan lihat keburukan umat. Bukan kerja kita nak jadi polis untuk hukum, polis untuk kita bagi tahu ekor ni tak semayang masuk neraka. Bukan kerja kita. Kita bukan jangan menghukum umat. Kita kena tengok umat ni macam mana ibu lihat anak. Lihatlah dengan kasih sayang. Anak dia buat macam mana pun pada mak dia. Oleh sebab ini anak dia, maka baik buruk anak ni dia lah mak ayah ni. Jadi dia akan telan semua dan dibawa semua apa yang ada pada anaknya, bawa kan, bimbing ke arah kebaikan kan. Jadi keadaan umat tu begini juga. Keadaan umat ni dah yatim. Umat makin jauh pada Allah SWT. Masjid surau makin lama makin lengang. Orang-orang muda pun makin lama makin jauh pada masjid surau. Kadang-kadang yang semayang pun bilangannya terlalu sedikit. Tak silap saya tak sampai 15% pun yang semayang. Kita boleh tengoklah kalau hari raya, contoh raya haji nanti kan. Dah berimpun kaum kerabat. Tengok bila waktu semayang. Yang pergi semayang ke masjid, tahulah kan. Yang kat rumah yang semayang, jadi total yang semayang masjid dengan rumah dengan semua yang ada tu kadang-kadang tak sampai pun 10% kan. Kita boleh tengok keadaan sedih kan. Orang keliling kita, ibu-ibu, ayah-ayah. Jadi kita kena lihat dengan kasih sayang. Ibu-ibu kalau masak, masa masak niat kan. Ya Allah, ya, semoga yang makan makanan ini, mereka ni boleh jaga solat, zikir dan doa, suka buat kebaikan, lembutlah hati mereka. Jadi semua perkara kita niatkan bawa pada umat ni kepada Allah SWT. Kita sayang umat. Kita cinta pada umat ni. Kita cinta Nabi SAW. Kita rindu pada Nabi. Kita tak sabar nak jumpa Nabi Muhammad SAW dekat pada masyarakat nanti dengan memberi laporan. Wahai kekasih Allah, kami datang ni dengan membawa laporan. Begitu ramai umat ni, lebih kurang berapa orang ni telah mereka ni asalnya jauh padamu, jauh pada Allah, jauh padamu. Mereka ni telah datang dekat padamu kan. Dengan penuh kasih sayang. Jadi insya-Allah jadi kita nak bawa berita-berita gembira untuk bawa di akhirat untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling banyak buat korban. Kita dah dengar tadi korbannya si Habil, korbannya Nabi Ibrahim. Begitu juga korban nabi-nabi lain. Dahsyat korban nabi-nabi ni. Tapi berat lagi korban, hebatnya lagi korban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak dibuka syurga ni dulu kepada Nabi dulu kan, Nabi kita. Selepas semua Nabi kita masuk dan diikuti dengan Nabi-Nabi yang lain,
umat ni akan masuk syurga kan. Dimulai dengan orang yang paling banyak buat korban di kalangan umat ni, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu macam mana dia punya korban masa Nabi nak hijrah. Dia telah sediakan tunggangan sebelum nak bergerak lagi. Selalu kadang-kadang orang bila dah sampai masa baru nak cari. Dia tak ada. Bila Nabi datang rumah dia, Nabi kata telah datang perintah untuk kita hijrah. Abu Bakar telah bagi tahu pada Nabi telah sedia tunggangan untuk kita hijrah. Pergi pula ke gua kan. Gua Sur kan. Dekat sana siap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bagi tahu pada Nabi lagi. Tunggu dulu dekat sini. Biar saya dulu masuk dalam gua ni. Kalau ada binatang untuk menyengat dan sebagainya berbisa, biar saya mati, jangan kamu kena pada kamu kan. Dia kemas dulu kan dalam gua tu. Supaya dengan masuknya Nabi keadaan lebih selamat. Dia tutup semua lubang-lubang tak nak Nabi kena mudarat bahaya. Dahsyat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ayah mentua yang baik kepada menantu kan. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang mana dah ada menantu, kalau menantu nak balik raya haji ni, daripada sekarang dah boleh siap-siap dah. Supaya mereka ni niat seperti mana Abu Bakar khidmat pada Nabi, ibu-ibu ayah-ayah khidmat supaya pahala macam tu dapat juga pada ibu-ibu ayah-ayah. Nabi siap dah masuk gua tu dalam keadaan letih ibu-ibu ayah-ayah. Nabi telah baring di riba. Ayah mentua dia dan telah tertidur kan. Dan keadaan inilah ada binatang bisa telah mematuk kaki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Abu Bakar telah tahan. Tetapi air mata telah keluar sehingga jatuh ke wajah Nabi SAW menyebabkan baginda jaga. Baginda telah tanya dan akhirnya baginda dengan mukjizat dia ada telah sapu air liur baginda di tempat di mana gigitan atau patukan tadi binatang bisa tadi dan Allah Taala telah sembuhkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. 3 hari 3 malam ibu-ibu ayah-ayah. Abu Bakar telah merancang bagaimana mereka boleh selamat dalam masa 3 hari sedangkan di Mekah dan suasana siapa dapat tangkap baginda akan dapat hadiah 100 ekor unta. Dahsyat masa tu Abu Bakar telah atur. Yang nak hantar makanan kepada baginda dan Abu Bakar dan anak dia iaitu Asma binti Abu Bakar. Asma ni dah keadaan mengandung. Dia mengandung dah 7 bulan dah ibu-ibu ayah-ayah. Tu sebab dia dikenali sebagai wanita dengan 2 tali pinggang. Satu tali pinggang di kain dia, satu lagi tali pinggang yang berisi makanan. Sebab apa dia ditugaskan untuk hantar makanan? Kerana dialah orang yang paling disyaki untuk berjumpa Nabi dengan ayah dia. Sebab dia mengandung. Patutnya boleh bagi kat Aisyah. Dia punya adik dia untuk hantar makanan. Tapi Abu Bakar telah perintahkan Asma kan. Begitu juga dengan abang dia iaitu Abdul Rahman kan. Abdul Rahman untuk risik apa saja berita mesyuarat di Mekah untuk disampaikan kepada Nabi Abu Bakar. Dia akan naik ke atas lepas lewat isyak dan diturun ketika sebelum waktu subuh kan. Diturun waktu sahur. Jadi orang tak perasan. Lepas tu ada lagi iaitu hamba Amir bin Fuhairiyah. Hamba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ni Abu Bakar sediakan ni untuk khidmat Nabi. Dahsyat. Dia hamba yang dibebaskan. Dia telah bawa kambing-kambing untuk padam jejak langkah baginda Nabi dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa lagi yang bersama? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ganti tempat tidur Nabi. Sanggup. Mereka telah korban untuk Nabi yang telah sangat banyak berkorban untuk umat. Siapa lagi yang korban? Ibnu Uraikid. Ibnu Uraikid lepas Nabi turun daripada Gua Sur, Ibnu Uraikid tunjuk jalan. Dia macam tourist guide kawasan Padang Pasir, gerak ke Madinah jalan selain daripada jalan yang rutin. Inilah orang yang telah berkorban. Itu Abu Bakar pun dalam keadaan lompat ke kanan, lompat ke kiri. Kadang-kadang dia ke depan, kadang-kadang ke belakang. Sampai Nabi tanya, wahai Abu Bakar, maksud lebih kurang mengapa kamu bergerak begini? Jadi Abu Bakar kata ketika aku duduk di kanan aku rasa ada musuh nak datang belah kiri, jadi aku pergi belah kiri. Kalau kena panah yang datang biarlah aku yang mati dulu atau aku yang kena bukan kamu kan. Ketika aku duduk kiri aku rasa ada musuh nak panah daripada depan, jadi aku telah pergi ke depan. Setiap masa jadi perisai pada baginda Nabi SAW. Jadi hari ini kita tak dapat nak macam mana mereka. Mereka dapat hidup zaman Nabi dan juga menjadi benteng pada Nabi. Kita sekurang-kurangnya kita jadi benteng kepada amalan Nabi. Kalau kita nak makan, makanlah tangan kanan. Kalau kita nak minum, minumlah tangan kanan. Ni kita benteng amalan Nabi. Ramai orang makan tangan kanan, minum tangan kiri kan. Bukanlah dosa. Tapi sebaiknya kita belajar sikit-sikit kan.
kita hidupkan daripada bangun tidur sampai tidur balik, kita jaga, bentengkan diri kita dengan amalan sunnah Nabi SAW. Masuk bilik air, tiba-tiba masuk kaki kanan, keluar balik, masuk kaki kiri. Ni kita menjaga ni amalan Nabi dalam diri kita supaya tak ranap. Amalan Nabi dalam setiap diri umat ni pelan-pelan menuju ke akhir zaman, makin lama makin ranap. Orang masuk tandas kaki kanan ke kaki kiri pun dia tak peduli. Itu belum lagi nak baca doa masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Belum lagi nak bagi tahu masuk tandas kena tutup kepala. Kalau rumah saya ni tandas ada dua-dua ni ada tuala dekat pintu nak masuk tandas. Maksudnya mesti saya bagi tahu ahli keluarga jangan siapa-siapa pun buang air kecil, air besar tanpa ada tuala atas kepala. Sebab kita tak boleh nak buat macam sahabat. Mereka ni boleh jadi perisai pada Nabi. Kita sekarang ni perisai kepada amal Nabi supaya amal Nabi ni tak ranap dalam zuriat kita. Sampai anak kita pun tak tahu mana satu amalan Nabi. Adakah lagi amalan Nabi hidup? Sampai macam tu. Tak mahu perkataan ni keluar dalam zuriat kita. Jadi insyaAllah sama-sama kita korban sungguh-sungguh supaya korban kita ni dekat akhirat Allah SWT terima. Dekat akhirat nanti manusia bila lepas sangkakala kedua terpecah kepada 3. Ada yang bergerak kepada mahsyar dalam keadaan ada tunggangan. Ini ibu-ibu ayah-ayah insyaAllah dalam golongan ni. Mereka yang mana melazimi korban tiap-tiap kali hari raya korban. Kalau kita tak mampu 1 ekor pun kita buat 1 bahagian. Kita istiqomahkan. Setiap kali hari raya korban kita buat 1 bahagian. Kalau tak mampu buat dekat Malaysia pun kerana belanja tak cukup, kita carilah mana-mana negara lain tapi kita niatkan. Niatkan ya Allah ini saja buat masa ni aku mampu. Jangan ada 1 tahun pun yang berlalu dan kadang kita tak buat korban langsung. Orang-orang yang buat korban insya-Allah bangun saja lepas sangkakala kedua dia akan duduk atas tunggangan dia menuju kepada mahsyar. Golongan yang kedua pula dia pergi pada mahsyar dan kadang berjalan. Jadi ulama bagi tahu orang yang berjalan dalam menuju pada mahsyar ni antara betis dia dengan betis dia ada betis orang lain. Maksudnya keadaan amat bersesak untuk menuju kepada mahsyar. Golongan ketiga pula dia akan bergerak kepada mahsyar dan kadang berjalan muka di bawah kaki di atas. Sahabat tanya pada Nabi bagaimana mereka ni boleh jalan muka di bawah. Jadi Nabi bagi tahu maksud lebih kurang bagaimana Allah berkuasanya jalan manusia kaki di bawah, begitu juga Allah berkuasa jalankan manusia dengan muka di bawah. Allah hinakan mereka ni orang-orang kafir kan. Jadi insya-Allah kita kena gembira dengan datangnya hari korban. Kita rasa sungguh-sungguh dan kita doa setiap masa. Jangan satu malam pun kita tertinggal sembahyang tahajud. Tahajud ni tak susah. Kalau kita biasanya kita nak pergi buang air, contohnya 3 pagi, kadang-kadang 4 pagi nak buang air kan. Dah ala-ala buang air, ambil lah wuduk. Ambil wuduk, kita semayang. Semayang peringkas. Semayang kalau kita tak biasa semayang panjang, semayang tahajud ringkas. Baca kuliah rakaat pertama, lepas Fatihah. Rakaat kedua baca Allahu Ahad, lepas bagi salam, doa sikit Rabbana Atina, sambung balik tidur kan. Jadi berbaloi kita pergi buang air kecil. Kalau tidak rugilah. Dah lah kita terpaksa bangun lagi, buka suis lampu bilik air lagi, masuk bilik air lagi. Lepas tu keluar kita terus sambung balik tidur kan. Sedangkan tahajud ni juga adalah amalan yang kita membentengkan, menegakkan balik amalan Nabi dalam diri kita. Kita tak ranapkan. Jangan kita ranapkan. Nabi setiap malam dia tahajud kan. Nabi tahajud panjang. Kita tak dapat panjang pun kita mulakan dengan asas dulu. Asas dulu. Dan orang yang jaga tahajud ni juga akan Allah SWT hadiahkan, dia akan dapat cahaya dalam kubur kan. Pahala tahajud, cahaya dalam kubur. Itu saja insya-Allah. Dah 10.42. Semoga Allah SWT terima kita dan maafkan saya atas salah silap. Saya mohon ampun pada Allah SWT. Yang baik daripada Allah SWT saya serah pada Cikgu Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Sekali lagi jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Profesor Dr. Haji Muhammad Azmir bin Ahmad yang pada malam ni telah pun sekali menambahkan dengan memberikan tazkirah ilmu kepada kita sebentar tadi, di mana dalam tazkirah yang disampaikan bersekitar mengenai ibadah korban dan juga pengorbanan yang bermula daripada zaman Nabi Allah Adam, di mana korban yang dibuat oleh anak-anak Nabi Adam iaitu Habil dan Qabil, yang mana dan seterusnya sampailah kepada zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Banyak perkara yang dikupas oleh Prof sebentar tadi yang saya rasa begitu padat dan juga begitu lancar sekali penyampaian yang disampaikan, yang mempunyai
yang sangat padat dan jangan dengan apa pengajaran yang diberikan ibrah daripada pelakuan-pelakuan yang telah dilakukan dalam ibadah korban oleh nabi-nabi kita yang sebelum ini, dan juga sahabat-sahabat yang juga bersungguh-sungguh melakukan perkara-perkara yang untuk menjaga kepentingan agama kita, dan juga melakukan amal-amal yang dilakukan oleh Rasulullah, menghidupkannya. Istilah yang digunakan tadi, jangan sampai kita termasuk dalam kumpulan yang meranapkan amalan-amalan Rasulullah SAW. Jadi kita juga kena menguatkan diri kita dengan cara menjadikan kita orang yang betul beramal dengan amalan yang baik, iaitu merupakan amal-amal yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hidupkanlah amalan-amalan tersebut. Sekali lagi, istilah yang digunakan, jangan sampai kita meranapkan dalam keluarga kita, anak-anak kita meranapkan amalan-amalan Rasulullah SAW. Jadi kita perlu belajar dan mengetahui apa sirah Rasulullah SAW, juga amal-amal yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk kita contohi, kerana Nabi Muhammad adalah suri contoh teladan yang baik untuk kita ikuti, yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah telah menurunkan Nabi Muhammad sebagai utusan akhir zaman untuk umatnya, iaitu kita, sehingga akhir zaman kelak, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, banyaklah pengajaran yang disampaikan. Jadi seperti mana yang telah kita sebutkan tadi, bahawa insya-Allah program kita setiap malam kita rakamkan. Jadi kalau tuan-tuan ketinggalan ataupun kawan-kawan kita malam ni yang tak sempat join, bolehlah melihat video yang sangat, saya rasa pengisian yang sangat baik mengenai korban yang bersempena dengan Hari Raya Kurban yang tak lama lagi, yang tak sampai seminggu saja lagi lebih kurang, kita akan menyambut Hari Raya Kurban, insya-Allah. Jadi sekarang ni saya nak bagi peluang lah untuk beberapa orang untuk berinteraksi dengan Prof kita, insya-Allah. Mungkin Puan Haja Sardiah, kalau nak berinteraksi dengan Prof kita, silakan Puan Haja Sardiah daripada Pak Guntar. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof, saya nak tanya, Nabi Allah Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga ke dunia, di negeri mana tu Prof? Kalau ikutkan sirah Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Hawa diturunkan ke Jeddah. Jeddah ni kalau dalam bahasa, dia bahasa Arab dah Jeddah. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil nenek. Tu sebab nenek kan. Sebenarnya Siti Hawa turun di Jeddah. Dan Nabi Adam dia sekitar kawasan Sri Lanka. Sekitar wallahu alam. Tapi yang dapatan saya lebih kurang macam itulah. Maksudnya apa, Nabi Adam di Sri Lanka, di Hawa di Jeddah. Di Jeddah. Oh. Dan Allah SWT perintahkan Nabi Adam untuk pergi kepada Siti Hawa. Dan mereka berjumpa akhirnya di Arafah. Di Arafah. Yang jumpa di Jabal Rahmah tu lah. Ya, betul. Cuma kita ahli sunnah wal jamaah, kita jangan sesekali ni jangan jadi macam orang yang mutakhirin. Mutakhirin ni dia dari segi beradab dengan para nabi ni agak kurang. Sedangkan nabi ni kita kena hormat, dan keadaan mereka ni jauh sebenarnya lebih. Macam mana kita hormat mak ayah kita, macam tu juga kita hormat dengan para nabi. Jadi mereka, contoh Nabi Adam kan, dikeluarkan daripada syurga, sebenarnya apa-apa keadaan memang Allah SWT akan keluarkan juga. Cuma makan buah tu adalah bersebab. Sebabnya ketika Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, Allah SWT telah bagi tahu pada semua makhluk yang ini adalah khalifah kat muka bumi. Maksudnya muka bumi ni, bumi ni lah. Maksudnya akan turun juga kat muka bumi. Itu jadi sebab saja. Dan juga pada masa tu juga Nabi Adam telah lihat di Arash, di mana tertulisnya perkataan La ilaha illallah. Maksudnya ujungnya ialah Allah. Sambungan dia adalah Muhammadur Rasulullah. Allah dan Muhammad tu perkataan dia side by side kan, sebelah dan sebelah. Jadi Nabi Adam telah tanya dan Allah SWT telah
bagi tahu yang Muhammad ni adalah daripada keturunan kamu, zuriat kamu kan. Dan untuk lahirnya zuriat ni juga di syurga nanti dah tak ada dah kelahiran kan. Dia lahirnya adalah di muka alam ni. Jadi itulah kita apa-apa saja kisah berkenaan dengan Nabi ni kita kena letak kehormatan. Nabi kedudukannya tetap paling atas. Jangan kita ada perasaan apalah Nabi ni pergi makan buah. Jangan. Kita tak ada duduk dalam keadaan itu. Dia punya etikat ataupun dia punya keadaan Nabi tu, dia punya keputusan dia buat jauh lebih baik daripada apa yang kita boleh sangka. Termasuklah kisah Nabi Yunus kan. Nabi Yunus di mana setengah orang macam kata apalah Nabi Yunus ni dia tinggalkan kaum dia. Kita tak duduk macam mana keadaan Nabi Yunus duduk. Orang yang cakap macam itu kalau ikutkan dia kurang adab. Sebab Nabi ni kedudukannya sangat tinggi. Macam mana kita muliakan mak ayah kita kena muliakan mereka. Mereka ni telah usaha dengan sungguh-sungguh. Mungkin pada masa itu Nabi Yunus dia merasakan ada tempat lain lagi yang perlu kepada dakwah dia dan dia telah pergi. Jadi pada masa inilah datangnya ikan kan. Dia telah dicampakkan ke dalam laut dan ikan telah makan, dan di situ juga iktibar untuk kita. Maksudnya apa? Bila kita ada kesulitan kan, tak ada jalan keluar, penuh dengan kesulitan. Kisah ni sebenarnya untuk kita iktibar. Kita wiridkan macam mana Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan kita dapat wirid kan. Kita tak adalah serumit segelap macam mana rumit gelapnya Nabi Yunus kan. Kita punya masalah dengan anak, masalah dengan tempat kerja, masalah dengan rakan-rakan, dengan saudara mara. Tak adalah seteruk Nabi Yunus. Tapi kita bolehlah dengan wirid ni, insya-Allah Allah buka jalan keluar. Macam mana Allah buka jalan keluar untuk Nabi Yunus, itu juga Allah Taala akan buka jalan keluar untuk kita, insya-Allah. Wallahu alam. Cikgu. Terima kasih Prof. Mungkin saya tengok yang ada pasang video sini Haji Yaakob. Mungkin Haji Yaakob nak berinteraksi dengan Ustaz, dengan Prof kita. Silakan Haji Yaakob. Terima kasih Tuan Rahim. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Haji. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Doktor yang telah memberikan kami sedikit sebanyak tentang ibadat korban dan tentang sunnah-sunnah Nabi yang kita patut bentengkan kepada kita, menjadi kisah itu menjadi iktibar kepada kita semua. Jadi saya tidak puas nantinya. Saya terima kasih kepada Doktor yang telah memberikan beberapa nasihat dan iktibar yang boleh kami lakukan kepada diri kami sendiri. Sekian saja. Satu lagi saya hadiahkan satu amal kalau semua boleh amalkan, iaitu Nabi bagi tahu maksudnya lebih kurang, barang siapa selawat pada aku sebanyak 1000 kali pada setiap hari Jumaat, maka dia tidak akan mati sebelum dia nampak tempatnya di dalam syurga. Hari Jumaat. Jadi kita pergilah, yang lelaki terutamanya pergilah sembahyang Jumaat awal sikit kan. Lepas kita sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat, kita selawat 1000 kali. Apa-apa selawat pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Macam saya selalu selawat ya sallallahu ala nabi ummi. Itu pun boleh. Apa-apa selawat, tapi kita bawa lah yang boleh kira kan. Ada yang kat Maidin selalu jual. Boleh kira ada nombor kan. Bagi habis 1000. Tapi bagusnya kita mulalah daripada contohnya maghrib, Khamis malam Jumaat. Tu dah kira masuk Jumaat. Kalau kita tak mampu buat 1000 sekaligus, kita malam tu buat sikit. Waktu lepas tahajud kita buat sikit kan. Sementara tunggu azan sembahyang Jumaat kita buat sikit. Kalau boleh habiskan masa tu, lagi cepat habis lagi bagus. Sebaiknya kita habiskan hari Jumaat 1000 kali, InsyaAllah. Tapi baiknya selawat 1000 kali ni untuk dapat hari Jumaat tu mudah. Kita letakkan, tertibkan untuk diri kita, setiap hari saya akan selawat 1000 kali. Setiap hari saya akan selawat 1000 kali. Betapa besarnya Allah rindunya Nabi pada ibu-ibu dan ayah-ayah. Bila kita banyak selawat, kerinduan kita pada Nabi ni dia akan terbina. Bagaimana rindu ni terbina, begitu juga insya-Allah akan datang kepada baginda Nabi juga akan rindu pada ibu-ibu dan ayah-ayah kan, kepada saya insya-Allah. Supaya ke akhirat nanti kita duduk depan lah kan, kat Telaga Kausar kan. Telaga Kausar ni telaga Nabi.
Mana ada ayah lain lagi cikgu kan. Ayah itu yang ada air telaga tu kan. Air telaga Kausar semua kita semua dapat minum kan daripada tapak tangan Nabi kan, daripada cawan-cawan dekat telaga Kausar, air Nabi. Orang yang banyak selawat ni insya-Allah Allah jadikan Nabi ni sebagai peguam bela, pemberi syafaat terutamanya untuk orang yang banyak selawat. Selawat ni istimewanya satu-satu amal yang masa kita selawat tu Allah terus terima amal tadi. Kalau amal lain, dia ada tahap dia. Contoh semayang kan. Kita semayang, selagi kita tak bagi salam, selagi itulah dia tak selesai, selagi itu dia tak kira sebagai satu semayang sempurna. Dia kena penuhkan semua rukun, rakaat dia sebagainya, tomak nina. Okey, dia kena sempurna. Tapi selawat, Allahumma salli ala Muhammad, dah dapat dah. Kita selawat tu dapat dah. Allahu Akbar kan. Dan selawat ni juga dia macam express. Express kita ke akhirat. Contoh kita amal tak banyak macam orang zaman dulu. Orang zaman dulu berrakaat-rakaat dia semayang, ngaji dia banyak kan. Tetapi dengan selawat ni kita punya ikhtiar kan, supaya Nabi boleh tarik kita dalam kenal kita dan bawa kita ke depan lebih cepat lagi kan. Sebab itu yang kita mampu dan itu yang mudah. Sambil bawa kereta pun kita selawat. Sambil kita nak keluar rumah pun selawat. Nak pergi kerja pun kita selawat. Balik rumah, kalau kita ni jenis suka tengok TV, sambil tengok TV pun kita selawat. Selawat ni mudah. Sambil masak kita selawat. Selawat ni tak boleh dalam bilik ayah je. Bilik ayah janganlah selawat. Tapi luar-luar nak pergi pasar ke, nak pergi rumah anak, rumah cucu ke kan selawat. Jadi insyaAllah sementara nak tunggu ikamat kita selawat. Oh besar selawat ni. Besar benar. Tak tahu nak cerita dia punya kelebihannya. Banyak. Okay, itu saja cikgu insyaAllah. Oh dah nak pukul 11 dah. Allah berkatkan semua insyaAllah. Ada masa kita jumpa untuk siri ketiga insyaAllah. Alhamdulillah tambahan mengenai selawat yang perlu kita yang memang disyorkan untuk kita lakukan setiap hari. Selawat kepada Rasulullah SAW insyaAllah dengan izin Allah kita mungkin nanti kalangan daripada Rasulullah SAW insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya panjang lebar dah, banyak sangat dah isi info yang diberikan oleh Prof kepada kita pada malam ni. Saya syorkan tuan-tuan untuk menonton lagi dalam YouTube nanti yang saya akan upload besok supaya dapat tuan-tuan menghadam apa yang telah disampaikan yang bermanfaat kepada kita pada malam ni. Jadi saya rasa program kita sampai di penghujungnya pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang berinteraksi dengan Prof. Dan sekali lagi jutaan terima kasih kepada Prof yang telah menjadi khalifah dan juga guru kita pada malam ini. Sebagai penutupnya, seperti mana kuliah-kuliah maghrib, kuliah subuh dan sebagainya, kita akan tutup dengan bacaan doa. Jadi saya nak mohon kepada Prof sekali lagi untuk membacakan doa untuk kami. Aminkan sama agar kita semua boleh kejayaan dalam kehidupan kita di dunia membawa kepada kejayaan kita di akhirat kelak. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, jangan Kau murka pada kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah, terimalah kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang kami tahu, yang kami tak tahu ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu ayah kami ya Allah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kami waktu kami kecil. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang tua kami, arwah-arwah kami. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, ampunkanlah dosa zuriat-zuriat kami sampai hari kiamat. Ampunkanlah dosa pasangan kami, ampunkanlah dosa adik-beradik kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, dan ampunkanlah dosa umat su'alam. Kekalkanlah nikmat iman dan Islam pada kami semua ya Allah. Jadikanlah akhir kalam kami dapat ucap la ilaha illallah. Ya Allah, mudah dan jayakanlah segala urusan dunia akhirat kami ya Allah, jangan Kau sulitkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jauhlah kami daripada kerugian, jauhlah kami daripada kemalangan, jauhlah kami daripada malapetaka, azab bencana dunia, lebih-lebih lagi akhirat. Jauhlah kami siksa kubur, mahsyar, jauhlah kami daripada siksa api neraka, masuklah kami semua dalam syurga firdaus dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami agak risau ya Allah, zuriat-zuriat kami ya Allah. Sampai hari kiamat ya Allah, daripada sulbi kami, zuriat-zuriat kami ya Allah, jangan ada seorang pun ya Allah yang keluar daripada agama-Mu ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah agama zuriat-zuriat kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman zuriat-zuriat kami sampai hari kiamat ya Allah. Jadikanlah zuriat-zuriat kami ya Allah pembantu pada agama-Mu ya Allah, bukanlah yang menentang agama-Mu ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, kami tak pandai didik zuriat-zuriat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan kami ya Allah, islah, bantulah kami, ajarlah kami ya Allah. Islahkanlah keluarga kami dan zuriat-zuriat kami dengan iman dan akhlak yang terpuji ya Allah. Bantulah kami, terimalah kami di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, selawat dan salam untuk kekasih-Mu ya Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah SWT makbulkan doa yang dibacakan oleh Allah kita tadi. Kita aminkan bersama insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah pada langsung kita teruskan lagi program kita. Kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Naim bin Ridwan daripada Sungai Buloh, Selangor insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai pengakhirannya, marilah sama-sama kita melafazkan ataupun membacakan doa khatam Quran secara bernasyid dan seterusnya kita akan tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul as. Allahumma rahamna bil Quran waj'al lana Allahumma zakirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq